Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil 'azim. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نوّر بكتابك بصرنا وأطلق به لساننا واشرح به صدرنا واستعمل به جسدنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita mulai dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung talaqi kita, insyaAllah perkongsian kita pada malam ini pada halaman yang ke berapa tadi? 14. Okey, halaman yang ke-14. Buku surat 14. Insya-Allah. Buku surat yang ke-14 dari surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-89 insya-Allah. Baik. Okey, baik insya-Allah saya akan baca kemudian kita bakal ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاء
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله Okey, kalau kat di sini seandainya kalau kita baca tak sampai boleh waqaf pada ay yakfuru. Kemudian boleh ibtidak balik pada ay yakfuru. Tapi kalau ada nafas yang panjang boleh sampai, cantiknya boleh waqaf pada anzalallah. Ay yakfuru bima أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Okey, sebelum saya teruskan, dekat sini perlu berhati-hati, ada tempat dengung. Kalau pada kalimat ini, daripada kita baca daripada qul falima taqtulu, ada berapa tempat dengung yang perlu kita seragamkan harakat dia? Berapa? 3, 4 3 ke 4? 4. Okey, 5. Okey, 4. Kalau kita katakan 4, di mana dia? Yang pertama anbiya, 1, tu iqlab. Yang kedua minqa, 2. Inku, 3. Kuntu, 4. Tummu, 5. Jadi ada 5 tempat. Kelima-lima ini kita perlu bagi seragam. Jangan sekali kalau kita baca cukup. Sekali min qab, hilang pula gunnah dia. Itu tak cantik. Tak sempurna. Tapi dia bila ni kat sini pula dia ada mat. Dipanggil mat wajib. Dipanggil mat wajib panjang pula. Jadi dia boleh mengganggu kita punya nafas. Jadi bagaimana kita boleh waqaf dekat min qabl? Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Waqaf kat situ. 1, 2, 3. Ada sampai dulu, ada sampai kemudian. Kenapa jadi lagu tu? Sebab dia mesti ada berkaitan dengan mat ataupun dengung. Dengung tak cukup ataupun dengung mat tak cukup ataupun dengung tak cukup. Dua tu je. Kalau kita nak sambung semua tu, tarik nafas dulu. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Boleh, tak apalah, sampai kemudian ke sampai dulu, yang penting sampai, insya-Allah. Sambung. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijl ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Saya sebelum tu saya minta maaf lah, dia dengung terlebih sikit. Semua mau lebih lega dah ni jadi itulah, kalau kita dalam keadaan yang badan kita tak apa sihat, contohnya kalau hidung tersumbat ke apa ke, kalau kita baca Quran, dia akan efek dengung tu dia akan efek maksudnya dengung tu kita tak boleh nak bagi seragam. Sebab apa? Sebab dengung ni dua huruf je. Dengung ni melibatkan nun dan melibatkan mim. Jadi dua huruf ni keluarnya kat hidung. Kalau dia tak melalui hidung, kita tak boleh. Dia tak keluar huruf tu, dia susah susah nak keluar huruf tu. Okey, baik, alhamdulillah, insya-Allah malam ni saya akan berkongsi pada tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah berkaitan dengan tajwid. Saya akan bedah satu baris, dua baris, insya-Allah. Kemudian kita tengok perkara-perkara yang perlu kita titik beratkan dalam muka surat yang ke-14 ini, insya-Allah. Baik. Baris yang pertama, walamma. Di situ dipanggil wajibul ghundah. Walamma, wajib dengung. Kemudian ma itu mad asli, itu panjang, itu namanya mad wajib, mad wajib muttasil. Kalau kita sebut mad wajib saja boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau nama penuh je dipanggil mad wajib muttasil. Ahum bimmati bertemu kaf, di sini dipanggil izhar syafawi. Kita di situ dipanggil mad tabi'i. Apa beza Ustaz? Ada setengah ditanya, apa beza mat tabi'i dengan mat asli ni? Apa beza? Beza pada nama, bacaannya sama. Beza pada nama, bacaannya sama. Kalau mat tabi'i, kalau kita nak mudah ataupun kita nak kenal pasti secara mudahnya, tips dia, alif tu dibagi alif kecil, dibagi alif saghirah. Cuba tengok kat kita tu, alif pada alif, tu hak kecil tu. Dia bagi alif kecil. Kalau walamma, cuba tengok kat walamma, itu alif mat besar. Kita alif mat kecil. Itu beza dia. Itu dia punya cara kita nak kenal pasti. Kalau hak kecil kita sebut sebagai mat tabi'i, kalau hak besar kita sebut sebagai mat asli. Sama tak kedua-dua tu? Sama aja. Sama aja, tak ada masalah. Jangan ubalah-balah. Okey, kitabun, tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunnah. Kalau nama penuh je, idgham ma'al ghunnah, kamil, sempurna masuk dia. Min, nun ada tanda sukun, izhar halqi, indi ikhfa haqiqi, dillah. Ni lafaz Allah. Lafaz Allah ni ada dua je. Yang pertama di antara tebal ataupun nipis, ataupun yang kedua mad asli ataupun mad arid li sukun. Kalau kat sini indillah, tebal ke nipis? Dia nipis. Apa kriteria dia? Kriteria dia adalah lafaz Allah tu, sebelum lafaz Allah itu huruf dal baris bawah. Kita baca dillah, jangan duk pergi baca indillah. Tu jadi tebal. Jadi tebal tu tak
tak kena. Baik. Kemudian mad asli tadi kita baca dengan kita baca wasal, kita baca sambung, maka dia jadi asli. Asli di tengah tu. Musaddiqul lima, tanwin bertemu lam. Di situ dia dinamakan sebagai idgham bila gunnah. Memasukkan tanpa dengung, jangan masuk dengung. Jangan kita baca dengan dengung. Musaddiqun, tak kena. Dia kena baca musaddiqul lima. Kemudian lima itu mad asli, ma'ahum wa, mim bertemu dengan waw, izharus syafawi. Kalau nama penuh dia izharus syafawi asyaddu. Dia ada asyaddu di hujung. Kenapa? Sebab mim dengan waw tempat keluarnya sama. Mim tempat keluarnya syafatain, waw pun begitu juga syafatain. Jadi asyaddu ni maksudnya tekan. Kalau kita baca, dia kena tekan sikit. Ma'ahum wa kadu. Ma'ahum wa kadu, dia tekan lebih sikit. Tu bagi asyaddu. Kalau hak depan tadi kita jumpa izhar syafawi saja, sebab mim jumpa dengan kaf. Yang ni mim jumpa dengan waw. Ada lagi satu adik-beradik dia, mim jumpa dengan fa, waw dengan fa. Itu namanya izhar syafawi asyaddu. Wa ka itu mad asli, wa kadu pun begitu juga mad asli. Min qa, nun bertemu dengan qaf, ikhfa haqiqi. Qabalu, qalqalah sughra. Yastaftihu, mad asli. Ala alladhi, alladhi, kalimah alladhi ni dipanggil alif lam tashdid. Dhi mad asli. Nakafaru, kita waqaf, dia jadi asli. Sambung pun jadi asli. Dan juga ra dipanggil ra tebal. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Sampai tatulah. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya nak ambil satu huruf daripada dua baris ini, iaitu huruf sin. Yastaftihu. Saya nak ambil satu huruf. Cuba perhatikan huruf sin tu. Okey. Soalannya, saya ajukan soalan, jawab dalam hati. Okey, saya ajukan soalan, jawab dalam hati. Di manakah keluarnya bagi huruf sin? Ya, betul. Jawablah hati tu, saya dengar. Betul semua. Sin keluarnya di al-lisanun, lidah. Okey, lidah kita ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Okey, ada 4 bahagian. Yang pertama bahagiannya dipanggil ra'sul lisan, dipanggil hujung lidah. Okey, yang kedua tengah lidah, yang ketiga tepi lidah, yang keempat pangkal lidah belakang. Okey, sin dia duduk dekat hujung lidah. Dia ra'sul lisan, kepala lidah. Hujung lidah dia ada 4 pergerakan. Yang pertama kita tekan dekat belakang gigi atas, yang kedua kita tekan dekat belakang gigi bawah, yang ketiga kita buat keluar hujung lidah tu, yang keempat kita tekan dekat lelagi keras. Maka sin ini dia duduk di mana? Dia duduk di tangga yang kedua, iaitu hujung lidah ditekan ke belakang gigi bawah. Dia kena duduk kat situ. Tak duduk kat situ maka dia tak jadi huruf tu. Yes, cuba. Yes. Kalau kita nak lebih tepat, kita cuba sebut kemudian kita matikan huruf tersebut. Asa. Okey, ini tak ada masalah. Huruf sin tak ada masalah. Yang jadi masalah kadang-kadang huruf sa. Kebanyakan kita ni yang menjadi masalah kadang-kadang huruf sa. Sa ni selalu dia tergeleceh. Dia tergeleceh. Bila kita sebut dia jadi sin juga. Sebab apa? Sebab kita letak tempat yang sama. Huruf sa dekat mana? Cuba kita perhatikan baris yang keempat daripada bawah. 1, 2, 3, 4 daripada bawah. Wa iz akhadna mi. Yang tu dia kena buat keluar. Misa tu dia kena buat keluar. Kita baca macam orang kata apa, bahasa mudah, kita baca macam tak nak je, ataupun kita baca dengan sambil lewa begitu je, confirm dia akan jadi wa iz akhadna misa. Contoh dia akan jadi lagu tu. Jadi kita kena berhati-hati. Kalau huruf sa
pastikan hujung lidah dia kena bawa keluar, insya-Allah. Okey. Jadi huruf sin dia kena tekan kat bawah. Okey, baik. Itu tempat keluar bagi huruf sin. Sifat bagi huruf sin yang pertama hamas. Hamas ini maksudnya huruf tu dia berangin, ada angin keluar. Okey. Yang kedua rokhawah. Yang ni saya nak tekankan ni. Rokhawah maksudnya apa? Rokhawah maksudnya suara terlepas. Kebanyakan kita kadang-kadang kita yasa. Ada bunyi lagu tu. Yasataftihu. Dia jadi apa tu? Dia jadi meletup-letup. Huruf tu jadi meletup. Jangan. Lepaskan bunyi huruf sin tersebut. Yastaftihuna. Cuba. Lagi sekali. Yastaftihuna. Okey. Jadi huruf sin tersebut kita kena lepaskan bunyi dia. Dan juga dia ada dipanggil as-safir, berdesir, bunyi itu adalah nama as-safir. Itu namanya as-safir. Dia bunyi desiran. Okey, baik. Selesai. Huruf sin dan juga sifat kepada huruf sin. Baik. Pada muka surat yang ke-14 ini ada beberapa perkara yang saya nak tekankan untuk kita sama-sama berkongsi, insya-Allah. Yang pertama, kita tengok pada baris yang ke-1, 2, 3, 4 daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Okey, saya baca, kemudian kita baca lagi sekali. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Semua. Okey, lagi sekali kita baca. Saya bacakan dulu. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Okey, dekat sini boleh ambil perhatian dekat tarau. Dekat sini kebanyakanlah dia baca begini. Bi'sa mashtarau. Dia bunyi tara. Kita cuba eja. Ta fatahah ta, ra fatahah ra, waw sukun raw, tarau. Cuba. Ta fatahah. Lama dah tak mengeja. Dulu zaman mengaji muqaddam dulu geja. Ta fatah, ataupun kita tak payah sebut ta lah, kita sebut ra je. Ra fatahah ra, waw sukun raw. 1, 2, 3. Lain bunyi tu. Okey, tak apa. Yang saya tekankan, bila kita sebut tara, kadang-kadang dia baca bunyi tara. Tak tahu pasal apa. Bi'sa mashtarau. Dia jadi lagu tu. Okey, apakah kesalahan tu? Saya nak tanya. Kesalahan itu adakah kesalahan berat ataupun kesalahan kecil? Tu sebab kita nak baca, contohlah kita nak baca dalam sembahyang. Kita nak baca, kita tak mau bagi salah. Adakah kesalahan itu menjadi kesalahan besar ataupun kesalahan kecil? Jawapannya kesalahan kecil. Jangan usah hati. Cuba je, salah jugalah. Kita nak perbaiki. Bunyi dia bi'sa mashtarau tarau. Gitu bunyi dia. Tarau bihi. Dia tak boleh baca tarau. Tu jadi ringan. Boleh cuba lagi sekali. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Okey, clear. Okey, malam ni saya dah repair dah kat situ. So lepas ni jangan rosak pula. Okey, kalau jumpa lagi seperti ini, maka begitu juga bunyinya. Jangan jumpa lepas ni bunyinya sama. Okey, kita buat correction. Balik di rumah nanti ulang dan ulang supaya lama-lama dia akan jadi betul. Okey, yang kedua,
baris yang kelima daripada atas, baris bawah dia. Allahu baghyan. Tu saya nak fokuskan kat huruf ghain tu. Baghyan. Dekat sini kadang-kadang pembaca tersilap bunyi dia bunyi ain. Sedangkan itu huruf ghain. Okey, kita cuba tengok. Bima, ambil ayat atas dia sikit. Bima anzalallahu baghya. Baghya. Kalaulah ada seseorang itu membaca dengan baghya, maka apakah kesalahannya? Ini baru jadi kesalahan berat. Ini baru jadi kesalahan yang berat, sebab dia tukar huruf. Dia tukar kepada huruf ghain kepada huruf ain. Dia tukar maksudlah. Tukar maksud dalam Quran, dia jadi kesalahan berat. Okey, baris yang sama. Ayyunazzilallahu bin fadlih. Cuba 1, 2, 3. Okey, saya nak tumpukan kat sini iaitu huruf dad. Huruf dad ni juga menjadi kerap menjadi kesalahan. Bunyinya fad. Itu dah jadi qalqalah. Soalan saya, adakah kesalahan itu kesalahan berat atau kesalahan kecil? Kalaulah dia baca fadli, dia jadi kesalahan kecil. Kecil. Kenapa kecil? Sebab dia melibatkan sifat sahaja. Jadi kesalahan kecil ni tak apalah, dimaafkan. Tetapi kita kena cuba ubah, perbaiki jugalah. Kalau kita baca, dia sepatutnya bil fadli. Cuba lagi sekali, bil fadli. Okey, nak bunyi secara tepat kita tak mampu kecuali Rasulullah. Kita cuma hanya boleh membunyikan secara orang kata apa? Ke arah tepat. Nak bunyi setepat-tepat bacaan itu tidak ada. Para ulama Quran kata tak ada kecuali Rasulullah. Cuma kita boleh usaha untuk mendapatkan bacaan dia. Bot kita nak kena tahu tempat keluar dia. Ni kalau nak bunyi secara tepat ni, bot tambah dah keluar dia lidah, al-lisan juga lidah, bahagian tepi, sisi kiri ataupun kanan. Okey, kata guru saya angkat semua, bagi melekat. Okey, bil fadli 1, 2, 3. Angkat dia bagi kejap, bil fadli. Baik, itu. Jadi lepas ni jangan kita baca bil fadli. Kita yang jadi lagu tu kadang-kadang sebab kadang-kadang kita gopoh, kadang-kadang kita kalut. Bila kalut tu kadang-kadang kita terlepas, bukan kata dak saja, dengung kadang kita terlepas, panjang mat kadang kita terlepas. Jadi insya-Allah, jadi sekadar itu dulu insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga boleh buat balik di rumah. InsyaAllah kita buat correction, kita buat pembetulan bacaan. Yang pertama, yastaftihuna. Okey, itu sin, huruf sin. Yang kedua, bi'sa mashtarau bih. Baca tarau, jangan baca tarau. Yang ketiga, yang ketiga baghya. Yang keempat, bil fadli. Jadi keempat itu untuk malam ni, moga-moga kita boleh buat insya-Allah lepas ni. Ya. Macam mana? Kalau dalam pertandingan, ya, dia kira. Kalau dalam pertandingan ni, depa juri ni depa pakai headphone. Depa pakai headphone ni, dia telan ayat liok dengar. Kalau kita tengok musabaqah baru ni di Peringkat Antarabangsa kan,
dalam satu bilik mesyuarat tu semua bahagian ada, fasahah, tajwid, taradum, suara. Maksudnya seorang baca ada berbelas-belas juri yang mendengar, dan dia pendengar pula dengar pakai headphone. Headphone tu saya pernah pakai dah headphone tu. Saya pernah pakai headphone tu. Headphone tu dia baca, qari ataupun qari'ah tu baca, dia curi nafas pun dengar. Kalau dalam pertandingan mutabaqah lah, curi nafas potong 4 markah. Kalau curi nafas, contoh dia baca ayyunazzilallahu min fadlih, 4 markah kena potong. Tajwid potong pasal terputus harakat. Fasahah potong pasal terputus kalimat. Taranum potong sebab apa dia punya, dia bagi harakat lagu tu tak sempurna. Suara memang kena potong pasal dia curi nafas. 4 markah balik awal. Gitu. Tu maksudnya kalau nak diuji, begitulah. Curi nafas tak boleh. Kalau kita baca curi nafas tu tak apalah. Tapi jangan curi nafas di tengah kalimat. Contoh min fadlih, yang tu kesalahan berat, kesalahan jali. Ya. Tahun ni Kedah buka dah, saya tak isi lagi barang. Tak isi lagi. Duduk tak dan. InsyaAllah lah, InsyaAllah kalau diberi kesihatan, diberi kemampuan, InsyaAllah saya akan masuk, InsyaAllah. Okey, sekadar itu dulu perkongsian saya pada malam ini. Minta maaf kalau ada salah silap daripada saya, InsyaAllah. Kita tangguh dan kita baca sama-sama doa habis Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.